Okey, seterusnya kita masuk kepada yang keempat, iaitu melaksanakan pelan kewangan. Bila kita sudah maklumat, lepas tu kita sudah tahu kedudukan kewangan, selepas tu kita sudah ada plan kewangan. So, marilah kita melaksanakan pelan kewangan. Okey, apa yang kamu tahu mengenai pelaksanaan pelan kewangan? Pelaksanaan pelan kewangan menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang akan dilaksanakan. Maksudnya bila kita sudah ada perancangan, takkan kita tidak mau buat kan? So kita mesti buat perancangan tersebut untuk merealisasikan menjadi kenyataan. Okey, contohnya perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan yang pertama. Ini contoh sahaja ya. Okey, contoh perbelanjaan yang dirancang bil elektrik untuk sebulan RM150. Manakala makanan pula sebanyak RM600. So, bila kamu sudah sampai untuk tempoh yang sebulan, kamu mendapati dia punya jumlah bil elektrik RM200 dan dia punya bil makanan sebanyak RM850. So, perbezaannya tu sangat ketara. Dia rancang elektrik dalam bulan ni mesti RM150, tidak boleh lebih. Tapi bila sudah dapat bil, dia mendapati kenaikan berlaku. Okey? Begitu juga dengan makanan. Okey, next. Ini contoh yang seterusnya, iaitu pelan kewangan Puan Aminah. Puan Aminah ingin membeli kereta dengan harga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini, Puan Aminah tidak mempunyai simpanan dan beliau ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan Puan Aminah, Puan Aminah memilih 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran untuk tempoh tersebut. Okey, mari kita go through kedudukan kewangan Puan Aminah. Okey, yang pertama, gaji Puan Aminah. Gaji Puan Aminah ialah RM3,500. Manakala gaji Puan Aminah ialah RM3,000. So, pendapatan pasif beliau tiada. Jumlah pendapatan untuk setiap bulan RM6,500. Maksudnya bersih. Cuma pendapatan tetap sahaja. Pendapatan aktif. Okey, bila kita tolak simpanan tetap bulanan Puan Aminah sebanyak RM650, iaitu 10% daripada pendapatan bulanan. Tolak simpanan untuk dana kecemasan juga sebanyak RM100. So, jumlah bersih hasil pendapatan selepas tolak simpanan tetap dan simpanan untuk kecemasan, total dia ialah RM5,750. Ini ialah baki pendapatan ya. Baki pendapatan. Okey. So, bila kita sudah sampai di baki pendapatan, kita perlu kira dia punya perbelanjaan. Yang ini teacher salah type ya. Bukan tak salah type. Typo 5750 kita punya baki pendapatan. Okey, perbelanjaan tetap Puan Aminah bulanan. Pinjaman rumah RM1,500, ansuran kereta suami RM600, insurans RM400. So, baki pendapatan tolak perbelanjaan tetap, ada lagi balance sebanyak RM2,500. Maksudnya bukan tolak, maksudnya RM2,500 ni hasil tambah RM1,500, RM600 dan RM400, total up sebanyak RM2,500. So, baki pendapatan RM5,750. Baki perbelanjaan, jumlah perbelanjaan RM2,500. Tapi Puan Aminah juga ada perbelanjaan yang tidak tetap.
Dia ada taska, keperluan anak, utility rumah, belanja petrol, bayaran dapur, pemberian untuk ibu bapa. So total up semua ni sebanyak 3130. So bila kita 5750 tolak 2500 tolak 3130, kamu akan dapat 1200. Itu lebihan duit daripada hasil pendapatan aktif Puan Aminah. Okey. Yang tadi tu dia cuma punya pelan kewangan sahaja. So bila dibandingkan dengan aliran tunai yang sebenar, pendapatan punya baki pendapatan sama, perbelanjaan tetap pun sama, dan yang perbezaan di sini ialah perbelanjaan tidak tetap. Apa beza dia? Barangan dapur. Dorang target, dorang belanja barangan dapur sebanyak RM1,000, tapi Puan Aminah dapat mengurangkan nilai 100. So belanjaan tetap yang sebenar ialah RM900. So perbelanjaan tidak tetap yang sebenar 3030, balance sebanyak 220. Dia ada baki lagi pendapatan lebihan. Okey, soalan. Berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? Okey, dalam soalan tadi dia kata harga kereta pendahuluan 7,500. Puan Aminah boleh mencapai matlamat jangka pendek dengan membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak 7,500. Okey, simpanan bulanan 650 darab 12 bulan akan dapat 7,800. Beliau masih mempunyai lebihan 300 daripada keperluannya sebanyak 7,500. Okey, nilai yang sebenar 7,500, tapi Puan Aminah dapat melakukan simpanan bulanan sebanyak 650. 650 ni kamu darab dengan 12 bulan, kamu akan dapat 780. Lepas tu Puan Aminah pun dia ada lebihan 220 yang kita buat perbandingan slideshow sebelum tadi. Okey? So, untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan di luar jangkaan, dia masih ada lebihan sebanyak RM220. Okey, yang B. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak menguruskan kewangan? Berikan justifikasi anda. Okey. Beliau seorang yang bijak menguruskan kewangan kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Okey, dia memang betul-betul melakukan perbelanjaan untuk keperluan asas sahaja, tidak mengikut kehendak. Dia betul-betul ikut dia punya keperluan asas. Jika kamu tengok slide yang sebelumnya, ini senarai this one dia punya senarai perbelanjaan yang tidak tetap. Memang betul-betul dia punya keperluan. Lepas tu dia juga mempunyai simpanan bulanan dan juga mengutamakan perlindungan, iaitu membeli insurans. Okey, ini cara menjawab bila diminta justifikasi pelajar. Okey? Okey, soalan yang ketiga. Dia kata, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan beliau? Berikan justifikasi anda. Okey, Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan, iaitu S. Spesifik, dia memang membeli harga kereta yang berharga RM50,000. Lepas tu, yang kedua M. Dia dapat membayar pendahuluan sebanyak RM7,500. And then A,
Wang pendahuluan yang boleh dicapai sebanyak 7.500 dalam masa setahun. Dia dapat capaikan dia punya deposit kereta. Dan yang keempat, R. Simpanan bulanan sebanyak 650 daripada jumlah pendapatan adalah sebanyak 10% sahaja. Dan T. Dalam tempoh masa